Sama sikit cerita arak ni. Cerita arak ni panjang. Jadi saya buka buku saya yang lama. Dulu buku ni saya belajar khatam dengan Ustaz Rozali Awang. Bahagian belakang itu cerita pasal arak. Pengertian minuman keras, iaitu segala jenis yang memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal, seperti arak dan sebagainya. Hukum minum arak. Minum arak adalah haram dan berdosa besar, sama ada diminum sedikit ataupun banyak. Peminum akan dikenakan hukuman, iaitu disebat sebanyak 40 kali sebat. Ini kalau ikut hukum Islam lah. Sebat 40 kali. Siapa minum arak, dia kena sebat ni, dia malu lah. Bila dia malu tu, dia pun tak minum dah, insyaAllah. Sebat 40 kali. Tapi di zaman Sayyidina Umar, kalau tak silap saya, dia tambah jadi 80. Jadi boleh ditambah jadi 80. Paling kurang 40, boleh tambah 80. Ikut ketegaran orang ni tadi. Dia tu dah minum arak, minum dia khalayak ramai. Dia ajak hasut pula budak-budak minum arak sekali, jadi pengedar. Dia ni kena lebih daripada 40. Kalau sekadar minum saja 40. Kalau dia buat hebat, lebih daripada 40. Ataupun 2 kali. Dah kena 40 hari tu, dia tak serit-serit juga, 80. 80 kali Ustaz. Sebenarnya hukum Islam ni, dia memang praktikal, memang berkesan. Contohnya orang berzina, hukum rejam dengan batu. Kita nampak zalim. Sebab ramai-ramai baling serentak. Zoom. Tanam sekerat pinggang, baling serentak mati. Zalim. Tapi yang mati seorang tu dah. Lepas tu orang tak zina dah, orang tak berani dah. Yang sekarang ni, kita tengok tiap-tiap hari, bayi dibuang. Tiap-tiap hari. Sehari mesti 1-2 mesti. Kalau setahun, 600. Mana lagi zalim? Mati seorang ke nak mati 600 budak yang tak berdosa? Yang mati seorang tu, dia seorang je dosa. Okay, macam mana orang yang minum arak ni boleh dikatakan bersalah dan boleh kena denda? Yang pertama, ada saksi 2 orang lelaki. Saksi yang adil, betul-betul nampak dia minum arak. Sebab kalau kita nak hukum berdasarkan bau mulut, tak boleh. Kadang-kadang dia minum secara tak sengaja. Satu lagi, mungkin dia ni dipaksa orang minum. Orang paksa dia minum, dia bukan nak minum. Jadi tak boleh hukum berdasarkan bau mulut. Dia kena hukum berdasarkan orang soleh 2 orang nampak betul-betul dia minum, baru boleh hukum. Tidak dikenakan had dengan sebab mulut seseorang itu berbau arak, mabuk ataupun muntah arak, kerana ada kemungkinan ia tersalah minum ataupun dipaksa. Tidak dikenakan had ke atas kanak-kanak. Budak kecil minum arak, dia tak kena hukum sebat 40 kali. Orang gila minum, tak kena. Orang yang dipaksa, tak kena. Orang yang jahil, dia tak tahu kata minum arak ni haram, dia minum, dia tak kena hukum sebat. Berubat dengan arak diharamkan. Yang tadi Ibn Sina, dia kata arak tu sebagai ubat, salahlah dia. Sebab itulah dia mati dalam keadaan badan dia penuh dengan pelbagai penyakit. Padahal dia doktor. Doktor yang terulung. Pukulan sebatan itu tidak boleh dilakukan pada satu tempat. Maksud dia orang yang nak sebat ni, dia mahir, dia berlatih. Sebat pun bukan sebat kuat. Kalau ada buku, tak boleh jatuh. Buku, maksud dia tak boleh macam samurai. Wah, tak boleh. Dia macam tu dia sebat dah. 40 kali dan dia atung. Daripada atas, katalah belakang. 1, 2, 3, 4, 5, nah dia atung. Tak boleh satu tempat 2 kali. Kalau satu tempat 2 kali, orang tukar sebat tu kena sebat lagi. Jadi dia kena praktis semua 40 kali. Yang sebat sekarang ni jenuh. Dia buat demonstrasi di sekolah. Dia tukang sebat tu 1 cukup lah. Dia punya tarik macam ninja. Dia duduk tekangkang pasang kuda-kuda, dia tarik ke tanah. Penuh hati. Kena tu sekali tarik semua. Tarik semua. Kena tu, kena 6 sebatan. Dia orang teruk tu. Kena tu pingsan. Okay, habis cerita arak. Ada masa sikit lagi. Setiap kali dia punya hadis, dia hurai, ada syair dia. Ini syair dia tentang arak. Khamar diminum di banyak kedai,
jadi biasa bersama handai, banyak terlibat si cerdik pandai, iman dijaga akan tergadai. Jadi dia nak cerita arak ni sekarang di merata tempat pun ada. Kalau pergi Langkawi, budak-budak minum depan-depan kita ada. Langkawi. Arak ni dah jadi benda biasa kalau jumpa kawan-kawan minum. Itu baris yang kedua. Baris yang ketiga dia kata, yang minum arak ni pula banyak orang yang pandai-pandai, bukan orang yang jahil-jahil. Bukan orang bodoh-bodoh. Orang-orang kenamaan, orang-orang yang pelajaran tinggi. Iman di dada akan tergadai. Alunan muzik ikut sertakan, bidu wanita turut nyanyikan, menari-nari lupa daratan, bagaikan kera di dalam hutan. Ayat yang last kali tu bagus tu. Bagaikan kera di dalam hutan. Kenal lah.